seboleh-bolehnya diusahakan untuk duduk rapat-rapat. Ini yang saya terima tuan-tuan, daripada Tuan Guru Datuk Kiai Haji Suhaili bin Kiai Haji Solihin. Jadi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, seboleh-bolehnya kena duduk rapat. Kalaulah tuan-tuan tak sakit pinggang, kalau sakit pinggang tuan-tuan nak menyandor sampai habis pun tak apa. Kan? Salam. Tapi kalau tuan-tuan sihat, saya harapkan tuan-tuan dapat duduk rapat-rapat macam ni, lagi bagus. Kenapa? Kita ni tuan-tuan adalah merupakan pencinta Nabi dan pencinta Rasul. Maka antara sunnahnya, bila duduk dalam majlis ilmu ni, dia kena duduk rapat. Sebagaimana gambaran hadis Nabi SAW, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi. Sahabat Nabi bila dia duduk majlis Nabi, dia duduk lutut bertemu lutut dengan Nabi. Itu dalam hadis Nabi SAW. Lutut bertemu lutut. Kira-kira saya ni tuan-tuan duduk atas ni pun tak berapa nak comel tuan-tuan. Tak berapa nak cantik. Tapi dah diberikan kerusi meja, jadi kita duduk jugalah. Cuma tuan-tuan ni kalau mampu rapat dengan saya, duduklah rapat-rapat. Ya, duduklah rapat-rapat. Seboleh mungkin. Kan? Saya juga diajar tuan-tuan dalam majlis ilmu ni, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat banyak. Jadi rahmat itu turun atas niat masing-masing. Kalau tuan-tuan datang pada pagi ni nak belajar, maka dapatlah ilmu. Tapi kalau tuan-tuan datang pagi ni banyak penyakit minta sembuh, Allah Taala sembuhkan. Tapi bergantung kepada niat masing-masing. Rahmat Allah Taala tu banyak. Kerana apa? Dah Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, majlis ilmu ni, kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'il kalamil hukama. Sesungguhnya kamu wajib, alaikum. Kalau orang belajar kitab-kitab nahu tuan-tuan, dia kata alaikum tu wajib atas kamu. Wajib atas kamu itu duduk dalam majlis-majlis ulama, wastima'il kalamil hukama, dan mendengar kalam-kalam daripada ahli hikmah. Kenapa kena duduk? Nabi kata innallaha yuhyil qalbil mayyit. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan hidupkan hati-hati orang yang mati. Binuril hikmah. Dengan cahaya nur hikmah daripada Allah. Kama yuhyil ardi. Sebagaimana Allah Ta'ala hidupkan bumi yang mayyitah, yang gersang, yang tak ada air, yang kering. Bima'il matar. Dengan air hujan. Jadi maknanya tuan-tuan, majlis-majlis kita pada pagi ini adalah majlis yang berupa satu ubat daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Dia boleh hidupkan hati-hati yang mati. Menunjukkan hadis tu tuan-tuan menyebut, ada manusia yang batang tubuhnya hidup, tapi hatinya mati. Jadi cara nak hidupkan hati itu macam mana? Kena duduk dalam majlis-majlis di mana ada ulama, di mana ada ahli hikmah, maka kita kena duduk kat situ. Duduk kat situ tuan-tuan, hati boleh hidup. Kan, hati boleh hidup. Sebab tu tuan-tuan, saya tak berani nak kata tuan-tuan ni hati hidup ke mati. Kan? Sebab soal itu Allah Ta'ala punya jawapan. Yang saya boleh kata tuan-tuan hidup, jasad yang ada. Tuan-tuan datang boleh datang ni, mana tuan-tuan ni masih hidup. Dapatlah jasad dia tu masih hidup. Ibu-ibu datang ni, masih hidup ke dah mati? Hidup. Kenapa? Jasadnya. Cumanya, bab hati tu, sebab dia duduk dalam badan, kita tak nampak. Maka yang itu kita serah kepada Allah. Cumanya, Nabi kata, nak tahu hidup tak hidup hati tu, Nabi katalah hadis, siapa yang datang majlis di mana ulama-ulama ada, majlis ilmu, maka hati itu kalau mati akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana tuan-tuan ni dah datang, kira-kira tuan-tuan ni badan dengan hati hidup semua. Sebab berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu kenyataan daripada Nabi. Kira tuan-tuan dan ibu-ibu semua hidup semua, hati dan badannya hidup. Itu mukadimah tuan-tuan pada pagi ini. Tapi sebenarnya pagi ini saya bukan nak bawa tajuk tu. Tajuk tu tuan-tuan, yang saya nak ajak untuk tuan-tuan faham ialah, bab tu nanti Tuan Guru lah datang. Ayahanda Fauzan datang hari ini tuan-tuan. Lama tak jumpa. Saya kebanyakannya kenal juga Abang Aidil kat belakang tu. Kan? Jadi maknanya nak sebutkan tuan-tuan, kita ni bila duduk dalam majlis ilmu, hati kita akan hidup. Tapi bukan saya nak bawa tajuk tu.
Saya nak bawa satu tajuk yang berkait dengan satu tanggungjawab, yang kalau tanggungjawab ini tuan-tuan kita hilangkan, artinya soalan dalam kubur tak boleh nak jawab. Yang ini tajuk yang saya nak bawa pada pagi ini. Tajuknya tuan-tuan, kalau kita tinggalkan tanggungjawab ini, soalan dalam kubur kita tak mampu nak jawab. Baik, apa dia tuan-tuan yang saya nak bawa pada pagi ini? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ayat yang ke-8 ke-9, juzuk 28 surah Shah. Allah Ta'ala kata, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka itu menghendaki mematikan cahaya-cahaya Allah, iaitu Islam, dengan mulut-mulut daripada mereka. Wa ya'ballaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau demikian, illa kecuali ayyutimma nurahu, Allah nak menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walaupun dalam keadaan suasananya orang-orang kafir benci. Wallazi arsala rasulahu, dia yakni Allah yang mengutuskan para rasul, bil huda, dan dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyuzhirahu ala dini kulli, untuk Allah Ta'ala menzahirkan agamanya berbanding dengan agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun suasana itu dibenci oleh orang-orang kafir. Atas ayat ni, saya nak mengajak para hadirin muslimin dan muslimat memahami secara di dalam Al-Quran satu tanggungjawab kita terhadap agama. Saya yakin bahawa tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat biasa duduk dalam majlis ilmu, biasa duduk dalam majlis zikir. Kita ni biasa bila duduk dalam majlis zikir, maknanya kita punya otak, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya telinga, kita punya kepala, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya darah, semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masa kita duduk dalam majlis zikir. Cumanya yang kita nak kena faham tuan-tuan, ada juga kadang-kadang orang yang duduk dalam majlis zikir ini tuan-tuan, dia dihijab oleh Allah Ta'ala untuk memahami satu tanggungjawab yang lebih besar. Apa dia tuan-tuan? Ayat Quran yang saya baca tadi adalah satu ayat yang menceritakan Islam dengan kebatilan ni dia akan bertembung. Islam dengan kebatilan ni akan bertembung. Pertembungan ni berlaku bukan zaman sekarang sahaja. Saya nak sebutkan pertembungan berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah hari ini. Apa dia pertembungan itu? Saya contohkan. Sebelum Nabi kita Muhammad lahir ke atas muka bumi, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akan di kalangan Yahudi dengan Nasrani, mereka kenal Nabi sebagaimana anak-anak mereka, tetapi sebahagian daripada mereka menyembunyikan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat ini kita faham Nabi sebelum lahir sudah ada satu gerakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan Nasrani untuk menyembunyikan tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan? Boleh faham ibu-ibu? Saya sebutkan berdasarkan ayat tadi bahawa orang Yahudi dulu dan orang Nasrani dia telah buat satu gerakan untuk menyelewengkan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan? Maksudnya berdasarkan ayat ni, tuan-tuan boleh faham macam ni. Kalau ada seorang yang terkenal, katalah seorang terkenal tu seorang ulama, pengikutnya ramai, tetapi nak jatuhkan dia punya credibility dia, pengaruh dia macam mana tuan-tuan? Macam mana? Caranya ialah memburukkan pribadi dia. Betul? Seorang yang dah terkenal, pengikut ramai, tiba-tiba orang tak suka, cara nak jatuhkan dia ialah memperburukkan pribadi dia. Betul?
Itulah yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia lahir sudah ada gerakan untuk memburukkan Nabi. Kalaulah mereka berjaya memburukkan Nabi, maknanya Islam akan mati. Sebab Nabi yang bawa Islam. Jadi kalau orang berjaya memburukkan Nabi, maknanya orang akan lihat Islam akan mati. Tetapi apa yang saya nak sebut, Nabi dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang saya nak sebut pada tuan-tuan, gerakan untuk mematikan Islam, dia tak pernah mati daripada sebelum Nabi lahir sampailah zaman hari ini. Dan gerakan untuk mematikan gerakan Islam ini, dia bukan sikit, bukan seorang dua, tetapi ramai. Kenapa saya kata ramai? Sebab ayat Quran yang saya baca tadi, dia gunakan ayat yuridun. Perkataan yuridun tu dalam bahasa Arabnya tuan-tuan ialah fa'il mudhari', benda yang sentiasa berlaku. Yang kedua, dia lafaznya pula jamak muzakkar salim. Dia bukan mufrad, dia jamak, bermakna ramai. Bermakna ramai. Artinya yang nak lawan Islam ni, yang nak bunuh Islam ni, berdasarkan ayat ni ramai. Dan ramainya tuan-tuan, bukan tuan-tuan lihat, bukan sekadar ramai begitu, tetapi ramai dia berbentuk sistem, teratur, dan dia berbentuk pasukan. Ni yang saya nak gambarkan kepada tuan-tuan dan ibu-ibu pada pagi ini. Saya bawa tu kenapa? Saya tertarik tadi pengerusi Ayahanda Yatiran sebut kan apa yang berlaku hari ini. Tapi saya nak ajak tuan-tuan faham apa yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Baik. Tuan-tuan lihat apa yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Nabi daripada zaman Nabi sampai hari ini, pertembungan berlaku antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi tuan-tuan, yang kita nak kena faham, benda ini makin lama makin membesar, makin lama makin kuat perlawanan dan pertembungan tersebut. Saya gambarkan macam mana kuatnya. Tuan-tuan, saya nak bawa pemikiran tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian, cuba kita keluar negara sekejap. Kita pergi satu isu yang baru hari ini, ialah isu perang antara penduduk Islam di Gaza dengan orang Israel di bumi Palestin. Saya nak ajak untuk kita faham berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadi, gerakan nak mematikan Islam, dia bukan satu gerakan kecil, tetapi satu yang besar. Yang ini kita kena jaga-jaga. Saya contohkan tuan-tuan. Kenapa gerakan tu berlaku demikian? Saya gambarkan begini. Setelah kejatuhan kerajaan Uthmaniyah Turki 1924 dulu, maka gerakan dunia misionaris Yahudi melakukan satu projek mengumpulkan orang-orang Yahudi dekat Palestin. Dan benda ini bermula di Brussels. Boleh tuan-tuan ibu-ibu saya cerita macam ni? Ni nak ajak untuk faham. Kita selalu dah pegang tasbih, kan? Kita membesarkan Allah, tetapi jangan sampai tak faham benda ni. Kan? Jangan kita tuan-tuan tadi saya sebut telinga, mata, darah kita membesarkan Allah, tetapi kita lupa satu tanggungjawab yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bawa benda tu tuan-tuan? Kita tengok apa yang berlaku di Palestin menjadi satu tanggungjawab kepada kita orang Islam. Kenapa? Di bumi Palestin ni tuan-tuan ada Masjidil Al-Aqsa. Masjidil Al-Aqsa adalah kiblat yang pertama umat Islam dunia. Kiblat yang pertama. Bahkan kiblat yang pertama Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dipindahkan kiblat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Haram, daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Berapa lama? Nabi terima semayang umur 50 tahun. Kemudian Nabi pindah ke Madinah, 16 bulan dekat Madinah, barulah turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama. Baru turun ayat ni, pindah daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Bermakna Nabi semayang selama lebih kurang 4 tahun lebih menghadap ke Masjidil Al-Aqsa.
Ini ayat diturunkan oleh Allah. Menunjukkan, soalan saya tuan-tuan, wajib tak beriman dengan ayat tu? Wajib tak beriman bumi Al-Aqsa tu milik orang Islam? Wajib. Artinya apa yang berlaku dekat situ menjadi satu tanggungjawab kepada kita sebagai umat Islam dunia pada hari ini. Tetapi apa yang saya nak gambaran pertembungan Islam dengan kafir itu berlaku begini. Tuan-tuan lihat, di bumi setelah 1948 dilakukan pemindahan orang-orang Yahudi ke situ, bermula daripada perhimpunan di Brussels yang telah dipelopor oleh seorang namanya Theodor Herzl tahun 1897. 1897. Lepas Perang Dunia Pertama 1918, maka berlakulah mula perpindahan tersebut yang dipelopor oleh Britain. Maka kita tengok tuan-tuan, dulu Palestin itu adalah milik umat Islam. Masuk saja 1948 orang-orang Yahudi masuk di situ, maka 6 bulan bila berada kat situ, bermakna tuan-tuan, minta maaf cerita tuan-tuan, PBB dia iktiraf itu bumi Israel. Sedangkan Quran kata, hadis kata, sejarah kata, ini bumi umat Islam, bumi Nabi Muhammad, bumi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka mendakwa mereka punya. Daripada bumi Palestin yang besar jadi kecil, sebahagian di Gaza, sebahagian di Tel Aviv. Dan kita tengok 75 tahun sebelum ni perang orang Yahudi bunuh orang Islam. Dan apa yang saya nak sebut tuan-tuan, 7 Oktober baru-baru ni, 7 Oktober, 2 hari lagi 7 November akan cukup setahun peperangan berlaku di bumi Palestin, di bumi Gaza. Tuan-tuan, yang saya nak bawa untuk kita faham ialah, apa yang hebatnya ialah 7 Oktober Islam memulakan peperangan. Kalaupun 75 tahun sebelum ni mereka membunuh orang Islam. Tetapi yang terbaru 7 Oktober kita memulakan serangan. Dipimpin oleh Brigade Al-Qassam, sayap tentera daripada Hamas. Apa yang saya nak sebut begini tuan-tuan. Nabi kata, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam berperang dan membunuh orang Yahudi. Ini kenyataan daripada Nabi. Artinya bila Islam sudah bangkit untuk membunuh orang Yahudi, itu tanda-tanda Islam akan bangkit dan menang. Tetapi apa yang saya nak sebut tadi, perlawanan dia cukup kuat. Tuan-tuan, begini. Apabila 7 Oktober perang bermula, seminggu lepas tu Amerika hantar 6 kapal perang ke Laut Mediterranean. Dia bantu Israel. Soalan saya begini. Apa tujuan dia bantu? Untuk memastikan orang Islam mati kat situ. Kan? Saya sebut tuan-tuan. Mereka hantar kapal perang. Artinya ada dana atau tidak? Ada. Mereka menghantar kapal perang. Ada mesyuarat atau tidak? Ada. Mereka hantar kapal perang. Mereka ada kuasa atau tidak? Ada. Mereka itu hantar kapal perang. Dan yang hantar tu adalah merupakan kuasa besar dunia, Amerika. Betul tuan-tuan? Artinya dia nak bunuh orang Islam. Maknanya mereka tadi saya sebut pertembungan besar ke kecil? Ibu-ibu, besar ke kecil? Besar pertembungan tersebut. Betul? Inilah yang disebutkan oleh Al-Quran. Mereka cuba untuk mematikan Islam. Dan keadaan suasana mutakhir ini, dunia kita maju. Mereka kuasa besar. Tentera hebat, senjata hebat. Yang paling canggih dunia ada ke Amerika dan Israel. Betul atau tidak tuan-tuan? Tetapi apa yang saya nak sebut kepada kita, dengan perancangan mereka, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Qad makaru makrahum. Wa indallahi makrahum wa in kana makrahum litazula minhul jibal. Ini ayat surah Ibrahim juzuk 13. Allah Ta'ala kata, mereka merancang dengan rancangan mereka. Rancangan tu kita dah boleh tengok dekat medsos tuan-tuan. Kita dah boleh nampak macam mana hebat rancangan mereka. Wa indallahi makrahum. Tetapi di sisi Allah juga ada rancangan. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal.
Walaupun kata Allah, rancangan mereka itu boleh meratakan gunung. Itu perumpamaan Allah. Walaupun rancangan manusia itu boleh meratakan gunung. Tuan-tuan faham tak apa maksud meratakan gunung? Saya nak bagi contoh. Perang Hiroshima, Jepun, dihantarnya 1 tan nuklear rata bukit dan gunung dekat Jepun. Betul tuan-tuan? Dan kita tengok dekat Gaza, 18,000 tan bom dijatuhkan, habis hospital, masjid, sekolah, bangunan rumah rata. Betul atau tidak tuan-tuan? Ini menunjukkan Quran sebut senjata canggih yang boleh meratakan gunung. Itu disebut dalam Quran. Cuma kalau kita pandai memahami Quran, baru kita faham. Kalau tak pandai, bodoh sampai mati. Boleh faham tuan-tuan? Ibu-ibu? Hari ini ibu-ibu, bapa pasien, saya bawa isu semasa sikit. Nak bagi faham kenapa tuan-tuan ahli zikir. Tuan-tuan sentiasa menyebut Allah. Jangan sampai silap tuan-tuan menyebut Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita berada di pihak yang melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau gambaran demikian, soalannya tuan-tuan, mampu ataupun tidak mereka dengan kuasa, dengan keadaan ekonomi mereka nak mematikan Islam? Mampu atau tidak tuan-tuan? Mereka tidak akan mampu. Kerana Al-Quran kata apa? Allah illa ayyutimma nurahu. Allah nak menyempurnakan agamanya. Sebab tu tuan-tuan, kesan daripada itu, apa yang saya nak ajak untuk kita faham. Seluruh dunia hari ini, otak dia semuanya memandang ke Gaza. Tak kira Islam ataupun kafir. Dunia hari ini dengan demonstrasi yang ada, mereka melihat kat sana, rupa-rupanya zaman maju hari ini, ada lagi satu senjata yang lebih kuat daripada senjata canggih yang dibuat oleh manusia. Ada lagi satu senjata yang lebih hebat daripada kapal perang. Ada lagi satu senjata yang lebih hebat daripada kapal laut perang. Ada senjata yang lebih hebat daripada bom 18,000 tan. Senjata itu ialah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata itu adalah iman kepada Allah. Inilah yang saya nak ajak tuan-tuan fikir. Dunia telah menunjukkan kehebatan dia. Dunia telah menunjukkan kecanggihan dia. Dunia telah menunjukkan kekuatannya dengan zaman canggih hari ini. Tetapi dunia tidak mampu untuk membunuh orang Islam. Tidak mampu untuk membunuh Islam. Tidak mampu untuk membunuh iman orang Islam. Jadi artinya tuan-tuan, senjata yang paling hebat dan paling kuat, paling ampuh ialah keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau tuan-tuan, ibu-ibu yang sentiasa berwirid, yang sentiasa berzikir, yang sentiasa berkhataman, Allah ada dalam darah kita. Allah ada dekat mulut kita. Allah ada dekat hati kita. Jangan sampai kita lupa Islam adalah tanggungjawab kita. Saudara kita dekat Palestin adalah saudara kita. Mereka itu memerlukan bukan sekadar doa kita, sumbangan kita, keturutsertaan kita, bahawa tanda kita sebagai seorang yang beriman. Boleh faham ibu-ibu? Boleh faham lepas ni tuan-tuan, nanti khataman, bila wirid sebut la ilaha illallah, kita menghayati kehebatan, kekuatan, maha kuasanya Allah. Kenapa kita dah didedahkan hebatnya senjata manusia tidak mampu membunuh iman orang Islam. Ini yang perlu ada dalam perasaan hati kita apabila kita menyebut kalimah Allah, apabila menyebut kalimah la ilaha illallah. Cuma apa yang saya nak sebut tuan-tuan, jangan sampai kita salah hala tuju. Kenapa pertembungan Islam dengan kafir, Islam dengan hak dengan batil, dia bertembung memang betul-betul bertembung. Bukan bertembung macam kita gaduh bertumbuk saja. Mereka telah keluarkan duit, mereka telah keluarkan bom, mereka telah keluarkan senjata yang paling canggih untuk bunuh Islam. Tetapi Islam tak mati. Sebab itu kita kena tahu Islam dalam hati kita. Jangan sampai kita matikan Islam yang ada dalam hati kita. Cuma tuan-tuan nak faham gini. Ada orang apabila diajak untuk merasa kebersamaan dengan penduduk-penduduk Islam di Gaza, ada orang pro kepada Israel. Ada orang yang pro kepada Yahudi.
Ada orang yang suka dengan Yahudi. Ini satu bahaya yang menyentuh keimanan. Itu yang saya nak sebut, tuan-tuan. Sebab itu tadi pengusi kata jaga-jaga, tuan-tuan. Dengan medsos yang ada pada hari ini. Dengan apa tadi? Pengusi setan gepeng. Dengan setan gepeng tu. Sampai dekat bilik tidur tu dipeluk sepeluk-peluknya. Betul ibu-ibu? Tu dekat beg tangan tu banyak setan gepeng tu. Tu ni cakap terang aja, tuan-tuan. Cakap terang. Saya nak sebut, tuan-tuan, saya dan berani sebut mengatakan bahawa bumi dan manusia dan orang yang merdeka di atas muka bumi hari ini adalah bumi Gaza. Yang lain terjajah. Yang lain terjajah. Bumi Gaza aja yang tidak mampu orangnya ditundukkan oleh kuasa besar dunia. Tetapi hari ini tempat lain banyak yang telah dijajah. Tuan-tuan tengok dekat medsos, dekat Malaysia, nak sebut Yahudi pun tak boleh. Betul, tuan-tuan? Nak sebut Yahudi tu Yahudi pun tak boleh. Nak sebut kafir tu kafir pun tak boleh. Nak sebut takbir pun. Tuan-tuan nampak, kalau tadi saya sebut, mereka gunakan sistem, mereka gunakan undang-undang, mereka gunakan kuasa nak bunuh orang Islam. Hari ini benda tu sampai kat tempat kita. Saya sebut begini kenapa, tuan-tuan? Kerana dalam hati tuan-tuan dan hati saya ada Islam. Dalam hati tuan-tuan membesarkan Allah. Dalam hati saya pun sama. Dalam hati tuan-tuan ada iman. Maka perkara ini kita kena faham. Menyebut Islam dalam keadaan hati kita merdeka. Bukan terjajah. Boleh faham ibu-ibu? Boleh? Nampak tengok macam tak ada orang tidur. Semua segar je. Kalau tidur nak tidur, tidurlah tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan, kita kena ingat. Kat sana tuan-tuan, kena bom. Kat sini kadang tuan-tuan, bukan bom. Setan gelitik sikit aja kita tidur dah. Belum mati lagi, tuan-tuan. Itu yang saya kata, jaga-jaga. Badan kita hidup, takut hati dah mati lama. Tuan-tuan kena ingat ni. Ini peringatan daripada Nabi SAW. Sebab tu saya ajak untuk kita faham bagaimana Quran menceritakan perkara tersebut. Bagaimana hadis Nabi menceritakan perkara tersebut. Kita, tuan-tuan, kalau otak kita lari daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, jaga-jaga, tuan-tuan, sebutan zikir kita tu tidak bermakna. Kenapa? Sebab zaman Nabi, ada 3 kelompok manusia yang kita boleh faham. Zaman Nabi ada orang yang betul mukminan haqqan. Orang yang beriman betul-betul kepada Nabi dan Allah. Tetapi ada orang kedua, iaitu kafiran haqqan. Orang yang kafir secara terang. Tapi antara iman dengan kafir itu ada tengah-tengah. Iaitu munafiqan haqqan. Orang yang munafik secara terang. Lidah dia menyebut Allah. Ataupun saya selalu bagi contoh. Muka dia ngadap Palestin, tapi hatinya Israel. Boleh faham, tuan-tuan? Kalau bahasa Melayu, kata udang sebalik batu. Talam 2, tapi kena bidalan baru. Muka ngadap Palestin, hati ada Israel. Ini, tuan-tuan. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Kenapa? Tuan-tuan, saya contohkan. Kita ni semua orang Islam menyebut Allah Ta'ala, membesarkan syariat Allah, bernabikan dengan Nabi Muhammad. Tapi tandai nanti, saya dan tuan-tuan mati, dekat kubur ni, soalan mungkar nangkir. Soalan mungkar nangkir ni bocor lama dah. Kan? Tuan-tuan pun hafal. Yang paling hafal Pak Imam. Ya? Orang mati dia baca talqin. Sampai kadang buku talqin pun dia buang. Kenapa? Hafal sangat. Kan hafal sangat. Man rabbuka wa man nabiyuka. Tetapi tuan-tuan nanti, kalau malaikat mungkar nangkir tanya, siapa saudara kamu? Jawapannya apa? Siapa saudara kamu? Jawapannya apa? Orang Islam, saudara kita. Tapi malaikat mungkar nakir tanya lagi. Aku tengok kau punya Facebook dulu, like Israel. Aku tengok kau punya TikTok dulu, like Israel. Aku tengok kau punya YouTube dulu, like Israel. Agak-agak boleh jawab tak soalan kubur? Tuan-tuan mati, Facebook ada lagi, tak ada orang tutup. YouTube yang tuan-tuan punya account, tak ada orang tutup. TikTok yang tuan-tuan buat, tak ada orang tutup. Tapi tuan-tuan dah tutup lama masuk dalam kubur. Masa tu malaikat mungkar nangkir, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan saja yang tengok TikTok. Malaikat mungkar nangkir pun tengok TikTok juga. Kan? Dia tengok sekali tengok. Tuan-tuan rupanya jadi follower kepada Israel. Agak-agak nak jawab waman ikhwanuka tu boleh jawab atau tidak?
Itu yang saya maksudkan. Kenapa? Silap kita faham atas muka dunia, dalam kubur tak boleh nak jawab. Silap kita atas muka dunia, dalam kubur kita tak boleh nak jawab. Kenapa? Pada zaman Nabi, tuan-tuan, ada orang yang namanya Abdullah bin Ubay. Mereka ikut Nabi semayang. Mereka ikut, tuan-tuan. Quran kata, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Semayang belakang Nabi, walaupun mereka malas. Tapi semayang juga. Tetapi akidah mereka itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah mereka tidak diakui oleh Allah. Apa ceritanya? Tuan-tuan, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Ini ceritanya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Abdullah bin Ubay ni ketua munafik satu dunia. Bukan zaman Nabi. Satu dunia dia ketua. Dia mati, anak dia pergi jumpa dengan Nabi. Minta uruskan jenazah. Biasalah tuan-tuan orang Islam, bila mati, mesti nak kena uruskan. Jadi Nabi SAW pergi menguruskan. Nabi masa nak pergi, tuan-tuan, Sayyidina Umar tarik jubah Nabi. Tarik. Bermakna tak bagi Nabi pergi. Umar kata apa? Wahai Rasulullah, ayat Quran turun tentang mereka ni, tentang munafik, terlampau banyak sampai jelas sangat. Kenapa engkau nak pergi urus? Tu. Maka Nabi kata, aku akan minta ampun bagi pihak mereka kepada Allah Ta'ala. Bila Nabi kata macam tu, Umar tak berani tarik jubah Nabi, lepaskan. Maka Nabi menguruskan mayat Abdullah bin Ubay bin Salul sampai habis. Setelah selesai, Allah turunkan ayat dalam surah At-Taubah juzuk 10. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih. Allah Ta'ala kata, tegur Nabi Muhammad, jangan kau wahai Muhammad, kalau lain kali ada orang yang mati macam dia, jangan sembayangkan mayat dia, jangan berdiri di atas kubur dia. Tuan-tuan, kita ni orang Islam diberi faham, kalau orang Islam mati, wajib 4 perkara. Untuk orang yang hidup, wajib 4 perkara. Mandikan, kapankan, sembayangkan, tanam atau ke bumi. Tetapi kalau ayat Quran, Allah Ta'ala turunkan, jangan sembayang. Allah sendiri yang turunkan syariat tu. Perintah kat Nabi, jangan sembayangkan atas mayat mereka. Jangan berdiri di atas kubur mereka. Tu maknanya apa, tuan-tuan? Kalau orang Islam tidak disembayangkan, tu maknanya apa? Yang tak sembayang ni cuma jenis orang mati syahid je. Kan? Yang lain kena sembayangkan. Tiba-tiba Allah kata jangan sembayangkan. Tu maknanya apa? Kafirlah dia. Dan jawapan itu disebut oleh Allah sendiri dalam Quran. Tuan-tuan cari ayat tu dalam surah Taubah. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Orang munafik, tuan-tuan, zahirnya semayang, tapi hatinya kafir kepada Allah. Sebab tu saya pesan kepada kita sama-sama. Soal hati ni kena jujur. Soal hati kena ikhlas. Kena betul-betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya, tuan-tuan, pada pagi ni bukan nak menegur, nak memberi ingatan kita sama-sama. Saya dengar, tuan-tuan, daripada majlis Masjid Madirono oleh Tuan Guru Kiai Haji Sulaiman, di mana kita ini didaftarkan dekat Jabatan Agama Ustaz. Betul Ustaz? Ustaz Wahid ada. Dengar suara dia. Saya dengar suara dia walaupun saya tak berada dalam majlis itu. Apa yang saya nak sebut pada kita, tuan-tuan, kita ni bila ingat kepada Allah kena jujur. Kita kena jujur. Jangan kita jadi orang munafik. Kita duduk dalam majlis Islam, kita duduk dalam majlis zikir, tapi balik, tuan-tuan, kita buat onar. Kadang kita repot yang bukan. Ini kalau ada begini, tuan-tuan, maknanya golongan munafik tu ada. Sebab tu, tuan-tuan, kita duduk dalam majlis zikir nak membina akidah kita, hati kita, iman kita, rohani kita, jasad kita, supaya betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa, tuan-tuan? Ada gerakan untuk supaya tutup Ustaz itulah saya faham gitulah, tuan-tuan. Tetapi saya ingatkan, tuan-tuan, Al-Quran kata, kalaulah majlis zikir ni, tuan-tuan, ditutup, yang adanya apa? Iaitu jiwa-jiwa orang yang tidak tenang, orang yang bimbang. Kenapa? Quran kata allazina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah.
Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang beriman itu dia tenang hati dengan berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah berzikir pada Allah itu menenangkan hati. Kalau majlis zikir pun orang tak suka tuan-tuan, memang orang tu tak tenang hati, stres. Sebab tu tuan-tuan, kalau majlis zikir tidak boleh menjadikan kita tenang hati, maknanya zikirnya tak betul. Bukan maknanya majlis tu tak betul, bukan maknanya wiridnya tak betul, orangnya tu yang tak betul. Di sinilah kena sama-sama perbetulkan tuan-tuan. Kenapa kita kena perbetulkan kita depan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab yang kita sebut nama Allah, yang kita beriman ialah nama Allah. Saya dengar suara Ustaz Wahid walaupun saya tak ada dekat majlis tu tuan-tuan. Jadi hari ni saya nak menyebutkan tuan-tuan, orang dunia, kuasa besar dunia, mereka telah buat gerakan untuk mematikan Islam. Takkanlah kita sebagai seorang Islam nak matikan Islam daripada dalam. Kalau adalah gerakan itu tuan-tuan, maknanya mereka bukan orang beriman, tetapi mereka itu orang yang munafik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut begini bukan marah tuan-tuan, tetapi ketegasan yang telah Allah Taala sebut di dalam Al-Quran. Ketegasan Allah yang melahirkan para sahabat Nabi, yang dididik oleh Nabi, sehingga Nabi menyebut khairul quruni qarni summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum. Nabi kata sebaik-baik kurun itu kurun aku, kemudian kurun selepas aku, kemudian kurun selepas aku. Nabi sebut kurun tu 3 kali. Satu kurun tu bersamaan 100 tahun. Artinya 300 tahun itu kurun yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, yang dididik sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya kata kurun terbaik? Kerana kurun itu diakui sendiri oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Mana hujah dalilnya? Tuan-tuan buka juzuk 30. Surah Al-Bayyinah. Allah Ta'ala kata, radiyallahu anhum waradu'an. Mereka itu redha kepada Allah. Allah redha kepada mereka. Tuan-tuan, tak ada satu benda hadiah yang paling hebat kecuali mendapat keredaan daripada Allah. Kalau Allah redha tuan-tuan, kita ni kalau banyak dosa pun, tetapi kalau Allah redha, syurga tempat kita. Tetapi kalau kita banyak amal, tetapi redha Allah Ta'ala tak ada, neraka duduk dia. Sebab itu yang kita nak cari ialah keredaan Allah. Dan ada satu ayat Quran, dalam Quran sebut tentang redha ni, Allah kata, waraditu lakumul Islam madinah. Aku redha Islam itu sebagai cara hidup. Maknanya tuan-tuan, wirid itu salah satu daripada caranya untuk hidup dalam Islam. Selain daripada yang lain-lain tu sistemnya ada. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa yang saya sebut atas kesedaran kita memahami Islam, kita kena faham betul-betul. Supaya apa? Islam yang kita faham ini, yang dijamin oleh Allah, yang dijamin oleh Nabi, betul-betul kita jaga. Kenapa demikian? Sebab Nabi pernah memberi peringatan. Ni pukul berapa? Oh, Pak Yahya ada tak perasan. Kena salam dulu ni. Rupanya Tuan Guru dah ada tuan-tuan. Saya tak perasan dia sampai. Saya ni kalau ada Tuan Guru sampai tuan-tuan, poin jadi hilang. Kan? Pukul berapa ni kena habis? Pukul berapa saya kena berhenti? Kalau ikut tentatif yang saya terima tuan-tuan, saya kena bercakap sampai 10.30. Betul ikut tentatif. Tapi Tuan Guru ada. Tuan Guru ada kat belakang. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan, saya ni anak murid Tuan Guru Datuk Kiai tu. Daripada umur 14 tahun saya duduk dekat pondok dia dulu. Kan? Masa tu tuan-tuan dengan ayah kepada ayahanda, Haji Fauzan. Tuan-tuan, ayah dia. Saya duduk kat situ tuan-tuan. Saya pun dididik oleh Tuan Guru. Jadi daripada dulu Tuan Guru masih muda sampai sekarang, umur kalau ikut tahun hijrah 81 dah umur. Saya dengar ceramah dia sama ada live ataupun secara berdepan. Tak ada yang keluar daripada mulut dia kecuali Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hujahnya Al-Quran dan hadis Nabi. Itulah panutan, ikutan kita sampai hari ini. Sebab itulah dia jadi idola saya tuan-tuan. Dia jadi idola saya. Saya tahu pagi ini daripada Johor Bahru. Ya.
Jadual dia pagi ni kuliah subuh Johor Bahru tuan-tuan. Nak sampai kat Parit Sulong waktu ni. Nanti malam kat Seri Medan. Saya ikuti jadual dia tuan-tuan. Dan saya ikut cara dia. Moga-moga Allah izin. Dan kita kena doa macam tu. Tetapi apa yang saya... Sambung sikit Pak Yai sikit. Tetapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan. Tadi yang saya dah bagi hujah. Yang dah bagi keterangan. Kita hari ini kena jaga-jaga. Sebab kenapa? Musuh menyusup sehingga kita ahli zikir pun kita punya akal, kita punya hati hilang khusyuknya. Bayangkan tuan-tuan, kalau kat diri kita setan kepeng kita bawa. Kan? Walaupun dia silent tahu ibu-ibu? Silent tahu silent? Tahu, alhamdulillah. Rupa-rupanya mahir rupanya. Saya sebut tu bahasa bukan Jawa, bahasa Inggeris pun boleh faham. Terror betul. Tu tandanya dah lama terjajah tu. Tu tuan-tuan. Sudah. Tuan-tuan nak sebutkan kita ni kadang-kadang power handset tu kan letak silent tapi tengah wirid dia berbunyi, bergetar tu, hilang fokus kita, hilang khusyuk kita tuan-tuan. Hilang khusyuk kita. Tu dalam wirid pun dah kena kacau. Nak tidur lagi kena kacau. Kan? 24 jam bawa. Betul ibu-ibu handset tu? Tasbih dengan handset tu mana lebih bawa? Handset kan? Nak tipu tak boleh. Nanti besok tengok bayang balik semula dia di akhirat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari kiamat besok masing-masing tengok apa tangan kaki dia buat. Tuan-tuan, kita tengok video tuan-tuan. Tuan-tuan nak duduk yang menyandar semua kita tengok sendiri. Duduk rapat-rapat semua kita tengok. Kan? Jadi maknanya tuan-tuan, kita ni kena jujur. Kita kena ikhlas. Jangan kita menipu Allah. Jangan kita ini tidak ikhlas dengan agama Allah. Jangan kita tipu perjuangan sebagai orang Islam. Ini penting untuk memperjelaskan bahawa wirid kita didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Wirid kita menggegarkan aras Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab saya kata tadi, senjata paling canggih atas muka dunia hari ini tidak mampu membunuh Islam. Jadi artinya tuan-tuan, yang ada dalam hati kita ialah Allah. Yang ada dalam setiap aliran darah kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya tuan-tuan, mereka tak mampu untuk mematikan Islam. Sebab itulah tuan-tuan, nak disebutkan kepada kita, apa yang berlaku dekat bumi Palestin adalah menarik kepada kita untuk faham benar-benar akidah Islam. Hari ini tuan-tuan, orang menekan Islam cukup drastik dan menggunakan undang-undang. Sebab tu tuan-tuan, Parit Sulong ni adalah merupakan daerah yang banyak pejuang-pejuang Islam. Betul tuan-tuan? Saya boleh sebut satu-satu tuan-tuan. Kenapa saya bila pergi satu tempat, saya mesti kaji siapa dia pejuang Islam kat situ. Tuan-tuan guru, para kiai tuan-tuan, ramai juga kat situ. Tuan-tuan tengok sejarah Seri Medan. Seri Medan pun adalah tempat yang hebat. Parit Sulong pun adalah tempat yang hebat. Artinya tuan-tuan, jangan kita tinggalkan khazanah yang telah dibina oleh orang-orang yang terdahulu daripada kita. Sebab tu saya menyeru majlis zikir ni, sebagaimana tadi pengusi kata, majlis zikir ni kena istiqomahkan. Satu, kena ramaikan. Majlis tu kena ramaikan. Jangan tuan-tuan kita ni duduk tempat ada majlis zikir tapi kita tak pergi nak berzikir. Kita pergi mall jauh-jauh sampai majlis zikir sebelah rumah tak sampai. Tuan-tuan, ini kita kena faham. Sebab kenapa tuan-tuan? Kita kena tengok zaman hari ini. Orang tak ikut jadual yang Nabi suruh, tetapi ikut jadual yang Yahudi suruh. Orang hari ini tak ikut jadual yang Nabi tunjuk, tetapi dia ikut jadual yang Zionis tunjuk. Saya contohkan. Macam mana Nabi tunjuk? Nabi tunjuk dalam Quran kata, "Wazkurisma rabbika bukratan wa asila, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila." Hendaklah kamu ingat Allah pagi dan petang, dan waktu malam kena bangun bertahajud dan bertasbih panjang. Artinya tuan-tuan, dalam ayat ini surah Al-Insan mengatakan juzuk 29, wirid kita pagi kena ada, petang kena ada, malam kena ada. Itu jadual
lifestyle atau cara hidup orang Islam yang ditunjukkan oleh Allah. Tapi hari ini bila ada setan gepeng tu tuan-tuan, pagi dia tengok WhatsApp, tengah hari dia tengok YouTube, petang dia tengok Facebook, malam dia main game. Betul? Ni tuan-tuan jadual kita isi. Orang Yahudi buat, kita yang isi jadualnya. Sedangkan Quran, Nabi sebut, kita tak isi jadual tu. Sebab tu tuan-tuan, kita kena jaga bab ni. Anak-anak kita tadi, pengusi kata, dah terjajah lama tuan-tuan. Anak kita boleh tengok handset sampai subuh, dia tak tidur. Tapi tahajud 2 rakaat tak mampu nak buat. Isteri kita pun 2 kali 5. Kan? Duduk dekat bilik dengan katil, dengan laki pun dah tak cakap. Masing-masing silent protest. Main handset. Betul tak? Betul je? Kalau dah betul, kena betulkan balik tu. Tak, ini berlaku. Ini berlaku pada keadaan kita hari. Sebab tu tuan-tuan kita tengok hari ni, rumah tangga hancur. Kita tengok individu hancur. Anak orang Islam hancur. Masyarakatnya hancur. Kenapa? Kita ikut program barat, tak ikut program. Kita ikut program barat, tak ikut program Islam. Nampak atau tidak ni? Ini kedudukannya tuan-tuan. Sebab tu kita pegang tasbih kena pegang juga. Tetapi jangan sampai kita lupa apa yang berlaku dekat sekeliling kita. Islam, agama yang membawa kesejahteraan daripada kita belum ada sampai ada, mati di atas kubur, di dalam kubur sampai besok hari akhirat. Jadi tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan jangan rasa dalam zon selesa. Jangan rasa seronok walaupun dah boleh pergi hari-hari dalam majlis zikir. Semalam dalam program haul dekat kampung saya sendiri, semalam tuan-tuan, saya sarapan dengan Tuan Guru Kiai Haji Suhaili. Saya dapat satu ayat tuan-tuan. Saya ni kalau duduk dengan orang-orang alim tuan-tuan, dia cakap apa pun memang masuk dalam kepala otak dan dalam hati. Apa tuan-tuan yang saya nak kongsi? Tuan Guru semalam ditanya, bukan saya tanya. Orang lain tanya tapi saya duduk sebelah. Tak penat ke Tuan Guru? Kan? Semalam dia daripada Sempang Renggam, kuliah subuh, pergi ke Melayu Raya tuan-tuan. Malam, saya ingat jadual dia. Kan? Anak murid dia kenal Tok Guru dia. Dia kenal. Sebab apa? Ulama kata, adab dengan guru ni, ma dakaktu babal ulama illa araftu mata khurujihi. Tidak pernah aku ketuk pintu rumah ulama kecuali aku tahu time masa dia keluar. Time dia keluar pukul berapa, tahu. Itu kata ulama. Nak kenal ulama tuan-tuan, bukan ketuk pintu rumah dia. Tuan-tuan kena tahu jadual dia. Tu tuan-tuan. Apa dia kata? Bila orang tanya tak penat ke? Berhentinya buat kerja ni kalau dah masuk pintu syurga. Itu jawapan Tuan Guru semalam. Berhenti buat kerja ni, penat ke tak penat, ialah bila masuk pintu syurga. Artinya apa? Dekat kubur pun belum tentu lagi boleh rehat. Dekat kubur pun belum tentu lagi boleh jawab. Sebab tu tuan-tuan jangan berada dekat zon selesa. Minta dengan Allah istiqamah supaya kita diistiqamahkan daripada dunia sampai mati sampai dalam pintu syurga. Sebagaimana Tuan Guru sebut tadi. Tuan-tuan, itulah yang kita kena ingat sama-sama. Boleh faham tuan-tuan? Ni pukul berapa dah ni? Pukul berapa jam? Boleh sambung lagi? Boleh ya? Bersikit. Dah bunyi sikit tuan-tuan tu. Tak boleh banyak. Saya kena sikit-sikit lah tuan-tuan. Nanti kalau nak banyak lagi, kena sambung tempat lain pula tuan-tuan. Kalau ikut jadual saya, 29 bulan Sebat, 29 hari bulan 11, dekat Parit Otak. Masjid, siapalah namanya? Tempat, Nurul Iman. Tempat Tuan Guru Haji Hashim. Kan? Situ, itu 29 hari bulan saya kat sana tuan-tuan. Untuk hari ni kat sini. Jadi saya bercakap tuan-tuan, apa yang saya bercakap berdasarkan kepada asas Quran, hadis Nabi, berdasarkan kepada yang diperjuangkan oleh para ulama-ulama dulu, berdasarkan apa yang kita boleh kaitkan dengan situasi hari ini. Ingat tuan-tuan, akhir zaman Islam akan diganggu cukup teruk. Macam mana gambarannya? Nabi kata, badiru bil a'mali fitanan kaqatil lail mudhrib. Ini penutup dah ni tuan-tuan. Kalau nak sambung lagi nanti tempat lain. Badiru bil a'mali fitanan. Nabi kata kamu kena cepat-cepat buat amal. Laju-laju dan ambil peluang, jangan leka. Kenapa? Badiru bil a'mali fitanan. Sebelum datang fitnah, sebelum datang ujian, sebelum datang macam-macam,
Kaqat'il lail muzlim. Gambarannya kata Nabi SAW macam malam yang gelap. Fitnah ni dia akan datang, ujian ni akan datang macam malam gelap. Maksud dia apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok waktu malam. Waktu malam ni gelap dengan cahaya mana lebih banyak? Gelap dengan cahaya mana lebih banyak ibu-ibu? Gelap, betul tak? Walaupun ada lampu, tetapi gelap lebih banyak. Menunjukkan fitnah dia akan menyeluruh berlaku di atas muka bumi. Gambaran fitnah itu macam mana? Nabi kata yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradim dan dunia. Kamu akan lihat bahawa orang paginya Islam, petangnya kafir. Petangnya Islam, paginya kafir. Quran, Nabi kata dalam hadis, paginya beriman, petangnya kafir. Petangnya beriman, paginya kafir. Nabi tak sebut soal pangkat. Nabi tak sebut soal makanan. Nabi tak sebut soal keluarga. Nabi tak sebut soal masyarakat. Tetapi yang Nabi sebut dalam hadis, soal iman. Yang paling teruk yang akan diuji ialah pagi beriman, petang kafir. Tak sampai 24 jam hilang iman. Tak sampai 12 jam hilang iman. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang jual agama dengan tujuan dunia. Nak jaga perut, dia jual agama. Nak dunia, dia jual agama. Ini akan berlaku pada akhir zaman, kata Nabi SAW. Betapa dahsyatnya tuan-tuan iman. Sedangkan iman tuan-tuan yang dibawa oleh Nabi, Nabi sanggup gadai nyawa dia, harta dia, masa dia, keluarga dia, sahabat-sahabat dia nak sampaikan Islam dan iman. Tapi akhir zaman orang gadaikan iman tu secara mudah. Ini peringatan daripada Nabi. Bersyukurlah kita tuan-tuan boleh istiqamah duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir. Kenapa? Perbetulkanlah niat kita. Perbetulkanlah kita punya iman, perbetulkanlah kita punya syahadah, kerana kita akan berdepan dengan ujian yang cukup getir berbanding dulu. Berbanding dulu. Ujian yang paling getir ialah ujian keimanan. Bukan ujian makanan tuan-tuan. Orang hari ini kena ujian makanan, bila beras tak ada, beratur orang cari beras. Betul? Tetapi ujian akhir zaman ialah ujian keimanan. Kenapa? Akhir zaman, Dajjal datang, makanan orang Islam ialah wirid. Makanan orang Islam ialah zikir. Makanan orang Islam ialah la ilah. Kita sebut la ilaha illallah, kenyang kita. Itu makanan akhir zaman. Makanan akhir zaman bukan beras, bukan nasi, tetapi wirid kita. Tetapi kalau wirid pun payah tuan-tuan. Makin wirid makin patah tengkuk. Faham tuan-tuan? Makin wirid makin patah tengkuk. Faham ibu-ibu? Faham? Nak tahu kejap lagi. Tunggu lepas Pak Kiai habis kuliah, nanti wirid. Nak tengok ada tak patah tengkuk, tak patah tengkuk. Tapi tuan-tuan, inilah gambaran yang akan kita hadapi. Iman, cabaran, iman. Ini cabaran yang disebut sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau zaman Nabi, orang sanggup bagi nyawa untuk pertahankan iman. Contoh, tuan-tuan baca keluarga Ali Yasir. Keluarga Ali Yasir, isterinya Sumayyah, anaknya Ammar bin Yasir. Kena tangkap dengan Abu Jahal. Yasir kena bunuh. Sumayyah kena bunuh. Ammar je tak kena bunuh. Kenapa? Nak jaga iman. Ammar takut kena bunuh tuan-tuan. Maka dia terpaksa ungkapkan kalimah kafir. Tetapi dia tak setuju. Bila dia jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana iman aku? Kenapa? Dia kata, aku ni terpaksa ungkapkan kalimah kafir. Kenapa nak jaga iman aku daripada aku kena bunuh? Maka Nabi kata apa? Allah Ta'ala turunkan ayat, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sesungguhnya orang yang kafir setelah dia beriman maka jadi kafir. Kecuali orang yang dipaksa, hatinya itu tetap dalam keadaan beriman. Saya nak membuktikan tuan-tuan, ahli Yasir, keluarga Yasir, mereka telah mati dalam Islam kerana menjaga iman. Mereka telah mati dalam Islam kerana jaga iman. Nabi kita Muhammad dalam perang Uhud, gigi dia patah, kakinya masuk lubang, luka dalam nak menjaga, mempertahankan iman. Hari ini tuan-tuan, gigi kita tak patah, kaki tak patah, tapi iman tercabut. Yang ini yang kita kena jaga elok-elok. Boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah, tuan-tuan memang dah lama faham. Cumanya yang saya harapkan, bila kita dah lama faham, jangan buat-buat tak faham.
Itu aja yang kita kena faham. Jadi rasa saya cukup sekadar itu. Tuan guru pun dah ada kat belakang. Ramai tuan guru kat belakang ni tuan-tuan. Saya rasa macam segan. Rasa macam kalau bahasa Jawa kata bercicak pula. Bercakap membelakangkan tuan guru. Itu yang kadang-kadang malu tuan-tuan. Dia dah ada kat belakang. Nak cakap lebih-lebih, ayat Quran hadis dah lama ditebut tuan-tuan. 81 tahun dah. Saya ni cuma nyambung-nyambung sikit. Tetapi oleh kerana kita ni berguru dengan beliau, jadi kita tak boleh tinggalkan cara yang ditinggalkan tu. Cuma bezanya tuan-tuan, saya ni orang taklah dikatakan tua, tapi bukanlah muda sangat kan banding dengan tuan guru. Sebab tu dia punya gaya bahasanya jeter tuan-tuan. Tahu tuan-tuan? Ibu-ibu tahu jeter? Tahu ya? Tu kalau tuan guru tu dia tak jeter tak apa. Al-maklum 81 tahun, bukan 18 tahun tuan-tuan. Kan? Saya tu sekali-sekali jeter tak apalah tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar tu untuk pagi ini. Dan moga-moga saya juga diberikan kepahaman oleh Allah, diistiqamahkan oleh Allah, dan tuan-tuan juga demikian. Allah berikan keberkatan dan istiqamah, dan moga-moga kita sentiasa berada dalam majlis-majlis zikir secara terus hingga kepada berjumpa dengan Allah Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.